Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat Hari Ahad. Selamat Hari Ahad, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sanusi buat apalagi gempak lagi lah, memang hebat lah dia ni. Dia kata tukar kerajaan tak mustahil boleh dilakukan. Saya terus geleng kepala, garuk kepala, rasa macam semua kepala gatal. Sebab memang tak mustahil, tapi macam mana boleh tukar kerajaan? Macam mana boleh dapat tukar kerajaan? Sebab untuk tukar kerajaan, Perikatan Nasional perlu 52, kita cakap jalan 52 kerusi lah, untuk dapat menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari mana datangnya itu? Tapi tak apalah, kita kongsi sajalah apa bicara Sanusi ni. Dia kata tak mustahil. Kamu setuju tak? Tak mustahil. Saya bilang okey, betul, tak mustahil, tapi nak tahu juga macam mana caranya boleh dapat tumbangkan kerajaan tu. Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa tiada yang mustahil. Tidak mustahil bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini dijatuhkan seperti kabar angin yang diperkatakan. Bagaimanapun, beliau yang juga adalah Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional berkata tidak mengetahui sebarang rancangan yang dilakukan ke arah itu. Tak mustahil tapi tak tahu. Lucu juga. Katanya, saya tak boleh mengesahkan atau menafikan, tapi saya gembira sekiranya ia betul berlaku. Malah saya harap perkara itu berlaku, katanya. Janganlah, saya kata janganlah. Kita hormati, menjunjung titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Agong tak mau lagi lah, ada lagi bertukar. Sudah cukup-cukuplah, kata Sultan Johor. Sudahlah, rakyat dah pening. Rakyat dah pening. Ekonomi tak pandai nak baik. Kerana apa? Sikit-sikit nak tukar, sikit-sikit nak tukar. Apa yang nak takut sangat? Bertahan sajalah 5 tahun. Jangan tanya saya, katanya, siapa yang terbabit. Saya bukan ahli parlimen, kena tanya mereka yang ahli parlimen. Katanya selepas beliau melancarkan Himpunan Jentera Pilihan Raya PN di Kedah, di Padang Awam, Gua Cempedak di sini pada malam tadi. Terdahulu timbulnya, kononnya ada kabar angin mengatakan PN sudah mempunyai sokongan seramai 126 ahli parlimen bagi membolehkan peralihan kerajaan persekutuan dilakukan dalam tempoh terdekat ini. Bagaimanapun, Anwar tak takut dan beliau juga mencabar pihak terbabit untuk mengemukakan usul undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri pada sidang parlimen bulan ini, sekiranya pembangkang benar mempunyai sokongan yang mencukupi. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata beliau percaya Anwar mengetahui mengenai perkara itu. Malah Perdana Menteri tidak pernah menafikan terdapatnya usaha untuk menukar kerajaan persekutuan. Katanya, kenapa dia Anwar takut? Mesti dia tahu, bukan? Jika dia tidak menafikan usaha menukar kerajaan, orang boleh kata itu cuma kabar angin saja. Dan dia juga tidak menafikan perkara itu. Tukar kerajaan tidak mustahil boleh dilakukan, katanya dalam kenyataan tersebut. Okey, setelah Anwar Ibrahim mencabar perkara itu, tiba-tiba ada satu kenyataan, kalau saya tak silap ada satu kenyataan daripada Bersatu yang dia kata mustahil, tak akan terjadilah mungkin. Okey, jadi saya pun sampai sekarang berkira-kira macam mana boleh ada 126. Lagi pula sekarang dah ada akta anti lompat parti. Jadi bingung jugalah macam mana itu boleh terjadi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin kongsikan kepada anda semua apa negara boleh buat dengan 4.5 triliun ringgit Malaysia jika tidak lesang. Ini laporan khas, laporan khas yang saya ingin kongsikan. Baru-baru ini, seperti yang kita ketahui, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan beberapa agensi utama penguatkuasaan di negara Malaysia
untuk mencari pihak yang bertanggung jawab yang telah menyebabkan negara menanggung kerugian yang dianggarkan bernilai kira-kira 4,5 triliun dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Ahli Parlimen Tambun itu turut berkata perkara tersebut perlu dipandang serius kerana ia melibatkan nilai integriti di peringkat nasional. Jika ditelusuri, jumlah 4,5 triliun itu bukan suatu yang sedikit buat negara, terutamanya ketika keadaan ekonomi yang tidak menentu pada ketika ini. Maka sudah pasti ia menimbulkan kekecewaan yang amat besar dan kekesalan yang amat dahsyat buat seluruh anggota rakyat. Sekiranya dibahagikan mengikut 26 tahun ketirisan berkenaan, setiap tahun negara kehilangan sekitar 173,08 bilion ringgit Malaysia. Bayangkan dengan harga hartanah yang melonjak sehingga 433,430 ringgit pada suku pertama 2022, jumlah 173,08 bilion itu sebenarnya boleh digunakan oleh kerajaan untuk membina sebanyak 399,423 buah rumah dalam masa setahun kepada mereka yang kurang berkemampuan. Itu belum dibandingkan dengan harga hartanah terdahulu yang jauh lebih murah berbanding suku tahun 2022. Pastinya lebih banyak lagi rumah dapat dibina bagi menampung keperluan rakyat. Bahkan bukan itu sahaja, dalam aspek pendidikan pula juga tidak terkecuali. Seperti rakyat sedia maklum, sebanyak 55,2 bilion telah diperuntukkan kerajaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia KPM pada bajet 2023. Jika didarabkan dengan anggaran 80 tahun ke atas, jumlah 55,2 bilion mampu mencapai kadar sekitar 4,5 triliun. 80 tahun. Apa maknanya? Kerugian 4,5 triliun itu hakikatnya bersamaan dengan kehilangan peruntukan pendidikan, kehilangan peruntukan pendidikan tersebut bagi jumlah sebanyak 80 tahun ke atas. Tambah memedihkan, ketirisan berkenaan berlaku dalam tempoh yang cukup singkat, iaitu hanya dalam 26 tahun saja. Bayangkan jika kehilangan itu tidak berlaku, adakah kita akan dapat melihat golongan pelajar di negara ini mengikat perut mereka demi menuntut ilmu? Mungkinkah terdapat sebarang gelandangan di jalanan atau golongan berpendapatan rendah B40 yang terpaksa menyewa rumah kerana harga hartanah yang mencanak naik? Barah rasuah dan penyelewengan bukan lagi satu perkara yang ringan. Semua pihak perlu bersatu padu menentang dan membasminya bermula daripada sekecil-kecil kesalahan. Wow, ini adalah laporan yang membuka minda. Betul-betul membuka minda. Bayangkan kalau 4,5 triliun itu tidak tertiris, tidak dirasuah, itu boleh buat berapa banyak rumah? Boleh buat 399,000 buah rumah dalam setahun. Makna kata, kalau dalam 26 tahun seluruh rakyat Malaysia dapat rumah percuma, kalau 4,5 triliun ini tidak tiris, maknanya semua rakyat ada rumah sendiri. Kalau kita darabkan 399,000 darab dengan 26 tahun. Mana kalkulator aku dah. Okey ni kalkulator. 399,000 darab dengan 26 tahun. Okey, yang jumlah dia ialah 10,374,000. Mana kata taklah semua, tapi semua golongan-golongan tak berkemampuan ada rumah sendiri. Itu rumah yang mungkin di tanah yang mahal atau di tempat yang mahal. Kalau di tempat yang murah-murah, saya fikir sebab yang itu dianggarkan mengikut anggaran iaitu 433,430 ringgit. Mahal tu. Tapi kalau itu dalam 150,000 sahaja, saya fikir seluruh rakyat Malaysia dapat rumah percuma. Kemudian pendidikan, 80 tahun boleh digunakan 4,5 triliun itu. 80 tahun.
Tapi itu dihabiskan hanya dalam 26 tahun ketirisannya dan rasuah. Kita harus sama-sama mengalahkan rasuah dan ketirisan ini. Kita sokong kepada usaha murni untuk membasmi rasuah dan ketirisan, penyelewengan. Denyut Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.